Assalamualaikum, selamat pagi semua para pelajar semua. Hari ini saya harap semua student pelajar dalam keadaan yang sihat, dan semua bersedia untuk meneruskan pembelajaran secara atas talian. Okey, untuk yang sebelum ni, para pelajar telah belajar modul pertama untuk semester 1, iaitu workshop safety teknologi, iaitu modul 1. Dan sekarang saya, Puan Azrina, saya akan mengajar modul kedua untuk semester 1 ni dalam bidang teknologi polimer, iaitu modul material management lah, iaitu modul kedua dalam pembelajaran semester 1. Okey, secara dasarnya modul ni berkaitan dengan bahan yang akan digunakan, iaitu bahan plastik yang akan digunakan, untuk proses suntikan plastik, iaitu yang akan digunakan lah untuk proses suntikan plastik mesin injection molding lah. Okey, pengenalan berkaitan dengan bahan plastik ini sangat penting. Para pelajar perlu tahu sekiranya pelajar ingin melakukan operasi mesin, setiap bahan plastik yang digunakan mempunyai properties yang berbeza. Oleh yang demikian, setiap bahan plastik yang akan digunakan perlu diketahui dia punya takat lebur, disebabkan setiap mesin yang digunakan dan setiap bahan yang digunakan mempunyai parameter tertentu. Sebelum kita terus kepada tajuk material management, ataupun dalam bahasa Melayunya pengurusan bahan mentah, saya ingin mengajak para pelajar semua untuk lihat di sekeliling kita. Kebanyakan semua bahan atau maksudnya peralatan di sekeliling kita kebanyakannya berasaskan produk plastik. Okey, cuba tengok di sekeliling. Kerusi yang para pelajar duduk, meja, bekas pensel dan sebagainya, contohnya pinggan plastik yang digunakan untuk makan, semua tu, berus gigi, kebanyakan keperluan seharian kita adalah berasaskan produk plastik. Sebagai pelajar bidang teknologi polimer, sekurang-kurangnya para pelajar perlu tahu bagaimana proses penghasilan produk plastik tersebut. Terdapat banyak produk plastik yang digunakan dalam aktiviti yang melibatkan pengeluaran produk. Oleh itu, kita sebagai pengguna, ataupun mungkin suatu hari nanti mungkin pelajar semua menjadi salah seorang pengeluar produk. Maksudnya pengeluar produk mempunyai kilang pengeluaran produk plastik. Para pelajar semua perlu tahu dan mempelajari berkenaan dengan pembuatan produk plastik itu dari bermula daripada pengurusan bahan mentah hinggalah penghasilan produk, dan pembungkusan dan seterusnya, penghantaran kepada pengguna. Sebelum itu, para pelajar perlu mengetahui apakah itu plastik. Plastik itu sendiri apa? Apa yang kita perlu tahu berkaitan dengan plastik? Para pelajar perlu faham
plastik itu maksudnya apakah yang dimaksudkan dengan plastik? Sebelum saya teruskan, saya minta pelajar semua untuk merujuk kepada nota PowerPoint yang telah saya hantar melalui Google, melalui WhatsApp group. Jadi saya harap semua pelajar telah bersedia dengan nota yang telah saya berikan sebelum ni. Okey, kita teruskan ya dengan pengenalan apakah itu plastik. Okey, plastik merupakan salah satu sebatian hidrokarbon polimer yang dihasilkan dari sumber petroleum. Ianya dihasilkan melalui proses pempolimeran, di mana produk yang dihasilkan berbeza mengikut sumber dan jenis proses yang dijalankan semasa pempolimeran berikut. Asalnya produk plastik ini adalah berasal daripada petroleum. Okey ya, berasal daripada petroleum dan melalui proses pempolimeran, iaitu proses penghasilan produk plastik. Plastik dari segi saintifiknya berasal daripada adalah polimer. Polimer tersebut bermaksud banyak unit. Polimer maksudnya, poli bermaksud banyak, mer unit-unit. Unit-unit itu, mer itu adalah banyak. Okey. Merupakan sebatian organik. Dia berasaskan unsur karbon. Okey, dan dia bukan buatan manusia lah. Bahan plastik terdiri daripada unsur-unsur utama. Unsur-unsur utama bahan plastik adalah terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan klorin. Okey, unsur-unsur tersebut yang saya baru sebut tadi, iaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan klorin, adalah unsur-unsur tersebut bergabung dan membentuk polimer. Okey. Okey, plastik, bahan plastik boleh dikelaskan dengan beberapa cara. Ada 4 pembahagian bahan plastik untuk kita kelaskan. Pertama adalah sifat plastik terhadap haba. Setiap bahan plastik mempunyai takat lebur yang tertentu, dan seterusnya adalah bilangan jenis monomer dalam sebatian polimer tersebut. Selain itu adalah susunan struktur polimer tersebut dan juga kegunaan akhir produk plastik tersebut. Contohnya produk polypropylene iaitu PP. Sesuai kegunaannya adalah untuk produk berasaskan makanan seperti bekas makanan, botol air dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan para pelajar, bahan plastik bukan sahaja digunakan untuk proses suntikan plastik. Selain itu juga bahan plastik turut digunakan dalam beberapa lagi proses pengeluaran produk plastik. Antaranya adalah proses blow molding. Blow molding adalah digunakan untuk menghasilkan botol-botol plastik. Extrusion seperti untuk extrusion maksudnya penseparatan, iaitu proses seperti penghasilan produk kabel elektrik, dan juga seperti thermoforming dan proses thermoforming. Okey. Kenapakah produk plastik, penggunaan plastik adalah sangat meluas digunakan? Okey.
Ada beberapa sebab menyebabkan produk plastik digunakan secara pengeluaran yang banyak dan banyak digunakan dalam industri adalah disebabkan kerana dia boleh dihasilkan dengan dalam kuantiti yang besar, disebabkan dia ringan dan dia tidak mudah berkarat, dan dia pula senang untuk dibentuk. Seperti yang saya terangkan di awal tadi, apakah maksud polimer? Sebenarnya polimer adalah berasal daripada perkataan Greek, iaitu poly bermaksud many, iaitu banyak, dan mer adalah part, iaitu bahagian. Polimer maksudnya adalah beberapa bahagian, sebatian yang mempunyai beberapa bahagian, iaitu maksudnya dia di dalam sebatian polimer tersebut terdapat mer, itu bahagian-bahagian yang mempunyai banyak gabungan-gabungan unsur mer di dalam sebatian tersebut. Unsur-unsur mer tersebut biasanya bergabung antara satu dengan lain melalui ikatan kimia, iaitu chemical bond, dan gabungan ini dikenali sebagai molekul. Itu molekul polimer. Molekul yang membina bahan plastik juga terdiri dari atom-atom yang bergabung. Okey, ini ya. Ni. Kita dapat lihat kat sini, iaitu polimer. Ini adalah monomer satu small molecule, iaitu molekul yang kecil tetapi bergabung. Contoh di sini adalah ada 4 small molecule, iaitu molekul-molekul kecil, iaitu 4 bergabung menjadi polimer. Okey, kita dapat lihat kat sini ya, bergabung menjadi polimer, iaitu polimer, iaitu banyak unsur-unsur, bahagian-bahagian. Okey, bagaimanapun jumlah atom-atom yang ada dalam bahan plastik adalah besar, mencapai ribuan atau puluhan ribu. Ini menyebabkan molekul plastik besar berbanding dengan bahan lain. Okey, ni ya. Okey, sekarang ni adalah molekul polimer. Molekul-molekul ini terbina dari unit-unit kecil yang berulang-ulang, yang tadi saya dah terangkan, dan bercantum bersama seperti rantai atau dalam bentuk yang lebih kompleks, iaitu rangkaian 3 dimensi 3D. Okey, ni boleh lihat ke atas ni itu monomer bergabung 4 monomer untuk menjadi sebatian polimer. Okey. Molekul yang besar ini, iaitu ni polimer yang besar ini, yang terjadi melalui proses pempolimeran. Okey, untuk hasilkan polimer, sebatian polimer ini, ia melalui proses pempolimeran, iaitu dikenali sebagai polimer, manakala molekul yang kecil yang menjadi bahan asal polimer tersebut adalah disebut monomer. Ini monomer, saya dah terangkan tadi, monomer bergabung banyak bergabung melalui proses pempolimeran, dan maka menjadi polimer. Monomer, 1 monomer, 2 monomer, 3 monomer, 4 monomer bergabung menjadi polimer. Okey, sekarang saya akan tunjukkan contoh beberapa bahan plastik, bagaimana gabungan monomer untuk menghasilkan satu polimer. Okey, contoh ini adalah polyvinyl chloride, iaitu PVC. Kita boleh lihat ini adalah unit kecil monomer. Okey, dengan gabungan daripada unsur karbon, hidrogen dan klorin, itu unsur-unsur utama dalam sebatian polimer. Itu saya ulang lagi sekali ya, hidrogen, karbon dan klorin. Okey, ini satu unit monomer dan ada
gabungan daripada 1, 2, 3 itu monomer, manakala terhasilnya satu sebatian polimer iaitu polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride adalah merupakan salah satu daripada bahan plastik. Okey, contoh yang kedua adalah material bahan iaitu polyethylene. Polyethylene terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, iaitu ini adalah satu unit. Maka gabungan daripada 1, 2, 3 monomer terhasilnya satu sebatian polimer yang diberi nama polyethylene. Okay, di sini ada lagi beberapa contoh. Yang di sini adalah untuk ni A adalah polytetrafluoroethylene. Okey, ini adalah unit iaitu satu monomer dan gabungan beberapa monomer menghasilkan sebatian polimer yang diberi nama polytetrafluoroethylene. Okey, B adalah contoh sebelum ni iaitu polyvinyl chloride. Ini satu monomer, unit monomer. Satu unit monomer dan gabungan daripada monomer terhasillah polimer. Okey, untuk C sebatian polimer yang diberi nama polypropylene. Ini adalah unit iaitu monomer, satu monomer dan gabungan daripada monomer maka terhasillah polimer iaitu diberi nama polypropylene. Sebelum saya teruskan lagi kepada topik seterusnya, ingin saya kongsi di sini seperti pada awal yang saya terangkan, di sini adalah beberapa produk plastik yang dihasilkan oleh dan dikeluarkan oleh industri untuk kegunaan seharian kita. Antara contoh-contohnya adalah seperti yang ini yang ada di rumah kita lah, iaitu baldi, kabel, botol air, tong drum dan lapisan filem, plastik filem. Ini adalah contoh material yang digunakan dalam bahan plastik. Okey, banyak lagi antaranya brus gigi, housing telefon, banyak lagi. Sekeliling kita memang banyak sangat produk berasaskan plastik. Para pelajar semua, sampai ke proses penghasilan pempolimeran plastik, adakah semua pelajar faham ataupun sekiranya ada masalah atau tidak faham, boleh tanyakan soalan melalui grup WhatsApp yang telah kita bina. Apa-apa sahaja soalan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan topik sebelum ni yang telah saya terangkan tadi, boleh saja tanya dalam grup, supaya tak perlu PM, terus je tanya dalam grup supaya kawan-kawan yang lain juga boleh ambil maklum dengan apa-apa sahaja yang ni lah permasalahan. Okey, sekarang kita sudah maklum dan faham apa itu plastik, asal usul plastik, bagaimana terhasilnya sebatian polimer. Para pelajar jangan keliru. Plastik dalam bahasa Melayu dan dalam saintifiknya polimer. Plastik dan polimer adalah satu benda yang sama. Okey.
Jadi seterusnya kita perlu tahu apakah jenis-jenis bahan plastik. Sebelum ni para pelajar dah faham. Contohnya apa itu apa itu cara penghasilan beberapa sebatian polimer yang saya telah sebut sebelum ni, iaitu polyvinyl chloride, polyethylene, polypropylene. Okey, bahan-bahan plastik tersebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis, iaitu terdapat banyak jenis klasifikasi bahan plastik, iaitu rujuk nota yang telah saya ni kan. Pertama adalah termoplastik. Termoplastik secara dasarnya saya boleh beritahu ia adalah bahan plastik yang kita boleh recycle. Itu senang cakap, kita semula kita boleh guna balik. Kita panaskan balik. Kita boleh ni. Tak apa, nanti kita akan belajar dengan lebih mendalam dalam setiap kategori plastik-plastik ni. Saya bacakan dulu. Termoplastik. Yang kedua, jenis yang kedua adalah termoset. Termoset secara dasarnya bila telah digunakan, dia tak boleh dia tak boleh diguna balik walaupun haba dikenakan, dia sudah tidak boleh diguna balik. Elastomer, amorphous. Seterusnya adalah separa berhablur. Ini semua adalah struktur dalam sebatian polimer tersebutlah. Amorphous, separa berhablur, komoditi. Jenis yang seterusnya adalah kejuruteraan, dan last sekali adalah bioplastik. Bahan termoplastik merupakan salah satu jenis plastik yang paling banyak digunakanlah dalam proses pengeluaran produk plastik. Termoplastik merupakan bahan yang boleh diulang-ulang, manakala untuk termoset dia akan kekal apabila telah keras, dikekal dan tidak boleh diguna semula. Bahan resin termoplastik adalah dalam bentuk molekul berantai panjang ataupun dipanggil linear change. Dibekalkan dalam bentuk semi polimer lembut sebelum dipanaskan lagi untuk dikeraskan, yang menjadi paut silang. Dalam bahasa Inggeris ni dipanggil crosslink. Crosslink ni antara rantaian monomer di dalam sebatian polimer. Terdapat crosslink, iaitu rantaian yang berpaut. Perbezaan antara termoplastik dan termoset adalah termoplastik rantaiannya adalah kurang crosslink, maksudnya kurang bersilang ataupun berpaut. Itu membezakan kenapa termoplastik boleh digunakan secara berulang-ulang, boleh boleh recycle, manakala termoset terlampau banyak crosslink, iaitu paut silang di antara rantaian-rantaian di dalam sebatian polimer termoset. Selalunya termoplastik dihasilkan dalam bentuk granul. Saya akan tunjukkan contoh resin termoplastik. Ini adalah contoh resin termoplastik. Selanjutnya bahan plastik termoplastik, jenis termoplastik dihasilkan dalam bentuk
granul, butiran-butiran hablo kecil yang berbentuk bulat, iaitu granul, ataupun pellet dalam bentuk 4 segi kecil. Okey, dalam gambar rajah ini, ini menunjukkan struktur, molecular structure, iaitu struktur molekul di dalam bahan plastik termoplastik. Dalam struktur molekul termoplastik material, rantaian yang mengikat di antara monomer-monomer ini adalah dalam bentuk linear. Linear itu garis lurus sahaja, dan kurangnya cross link, iaitu silang paut, cross link. Ini menyebabkan apabila tekanan ataupun heat, kepanasan diberikan kepada material tersebut, rantaian linear ini atau rantaian ini senang terurai dan menyebabkan material tersebut senang untuk dipanaskan dan kembali kepada batu asal, dan kita boleh panaskan balik untuk recycle, untuk diguna semula bahan tersebut. Dan satu lagi, termoplastik juga ada dalam bentuk branch, itu bercabang-cabang, tetapi hanyalah cabang yang tidak juga cross link, iaitu berpaut. Ini menyebabkan rantaian ini sangat lemah apabila dikenakan tekanan ataupun haba, mudah untuk terurai, menyebabkan material tersebut akan terputus rantaian apabila dipanaskan, dan apabila disejukkan dia kembali, dan apabila menjadi keras, dan apabila dikenakan haba ataupun tekanan, ia senang untuk untuk menjadi lembut kembali. Untuk bahan polimer termoplastik, ini merupakan contoh produk produk termoplastik yang di reject lah, maksudnya dah tak boleh pakai, dah tak boleh guna, reject produk. Material tersebut akan dijadikan scrap, dan akan menggunakan mesin crushing, dan akan diguna semula untuk proses seterusnya. Sebab untuk termoplastik tak ada masalah, material dia boleh diulang-ulang berkali-kali berbanding dengan thermoset material ini. Ini adalah contohlah produk hanger yang mengalami defect, iaitu kerosakan, so tidak dapat digunakan. Jadi material produk ini boleh disimpan dan menggunakan mesin crushing. Setelah di crushing, produk ini boleh digunakan semula lah untuk mesin suntikan. Saya akan tunjuk pula hasil selepas melalui proses crushing. Okey, gambar rajah ini merupakan produk termoplastik yang telah mengalami proses crushing, iaitu proses dihancurkan. Setelah dimasukkan dalam mesin crushing, inilah hasilnya. Kita dapat lihat menjadi cebisan-cebisan kecil, dan ini nanti akan digunakan untuk dimasukkan kembalilah, untuk digunakan kembali untuk proses suntikan plastik. Saya akan tunjukkan pula bagaimana rupa mesin crushing yang digunakan untuk menghancurkan produk yang reject, produk termoplastik yang reject. Ini adalah mesin crushing. Mesin crushing ini, crushing machine, akan digunakan untuk menghancurkan produk-produk yang telah rosak, yang mengandungi defect, iaitu kecacatan pada produk yang menggunakan bahan termoplastik.
Bahan tersebut yang telah dihancurkan nanti akan dikumpulkan dan dilabelkan mengikut nama-nama resin, contohnya polypropylene, polyethylene, dan akan digunakan kembali untuk proses pembelajaran. Sebab tak ada masalah, seperti yang saya dah maklumkan bahawa material termoplastik boleh diulang-ulang berkali-kali disebabkan oleh struktur molekul yang mempunyai rantaian yang lemah, iaitu rantaian dalam bentuk linear ataupun bercabang. Ini yang tadi saya maklumkan sebenarnya, ini adalah kenapa bahan termoplastik boleh diulang-ulang, boleh diguna berulang kali disebabkan oleh struktur molekul yang mempunyai rantaian yang lurus ataupun bercabang dan tidak mempunyai crosslink, iaitu pautan, menyebabkan strukturnya sangat lemah dan setiap kali dikenakan tekanan ataupun haba, ia boleh terurai dan apabila dikenakan lagi sekali dan boleh dibentukkan lagi sekali semana yang kita nak lah. Okey. Terdapat beberapa banyak jenis bahan-bahan dalam kategori termoplastik. Seperti yang saya dah sebut beberapa jenis material, iaitu polyethylene, polypropylene, polycarbonate, nylon, etc., polystyrene. Untuk pembelajaran seterusnya, saya akan terangkan dengan lebih detail untuk setiap jenis bahan termoplastik berserta dengan dia punya takat lebur untuk setiap bahan termoplastik tersebut. Okey, selepas ini saya akan tunjukkan secara video melalui YouTube bagaimana struktur molekul, perbezaan struktur molekul di dalam bahan termoplastik, termoset dan elastoma. So para pelajar boleh lihat apa yang dimaksudkan dengan cross link, iaitu rantaian yang cross link, iaitu silang paut di antara monomer dalam setiap struktur molekul di dalam termoplastik, termoset dan elastoma. Untuk lebih jelas bagaimana rupa struktur molekul di dalam sebatian polimer, khususnya untuk termoplastik punya bahan, sekarang saya terangkan, saya akan tunjukkan melalui video YouTube menerangkan bagaimana struktur termoplastik punya rangkaian yang membolehkan termoplastik punya bahan ni digunakan berulang kali. Maksudnya selepas terdapat kecacatan pada produk, boleh di-recycle, dikitar semula dan digunakan kembali adalah disebabkan oleh pada rantaian yang berada di dalam struktur molekul tersebut, iaitu struktur molekul tersebut adalah sama ada linear, iaitu garis lurus, ataupun branch, iaitu bercabang. Di dalam termoplastik punya struktur, dia tidak berlaku crosslink. Tidak berlaku crosslink maksudnya saling memaut antara rangkaian tersebut. Seperti kita boleh lihat di sini, walaupun terdapat pautan, tapi dia tidak secara kekal, dia just secara dasarnya sahaja, dia tidak berpaut. So di sini dia menunjukkan perbandingan di antara bahan elastoma dan dolomer adalah dalam termoset. Mana kita boleh lihat sangat kompleks dia punya struktur molekul dia,
yang begitu cross-link. Cross-link iaitu saling paut antara satu sama lain, di mana setelah berlakunya cooling, itu penyejukan, keadaan bahan elastomer dan termoset dia akan kekal pada bentuk tersebut, walaupun dikenakan haba ataupun tekanan, tidak boleh lembut ataupun digunakan berulang kali. Okey. Jadi itu kebaikanlah untuk material termoplastik. Untuk seterusnya, untuk tajuk yang akan datang, untuk video yang akan datang, saya akan terangkan lebih detail lah apakah bahan-bahan plastik dalam kategori termoplastik dan properties dia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.